Okay. So, terima kasih semua kerana hadir ke program kita malam ini. Okay, TECT ni, Technical Entrepreneur Career Talk ni adalah sebuah program, dalam bahasa mudahnya adalah Career Talk. Cuma hari ini kita akan berkongsi daripada kita punya practitioner. Orang yang dah berjaya dalam bidang ini, kita bawakan kepada anda untuk mendengar perkongsian beliau macam mana mereka bermula, macam mana beliau bermula. Adakah beliau bermula daripada masuk-masuk bisnes ni terus kaya, terus berjaya, ataupun beliau bermula daripada bawah step by step? Adakah beliau ini daripada fresh grad terus masuk ke bidang ini, ataupun macam mana? Kita sama-sama kita dengarkan perkongsian beliau. Baik, sebelum itu kita mulakan majlis kita dulu dengan umum kitab Al-Fatihah. Alright, so sementara tu, okay, semua dah ready ya. Sedikit orang kata pengenalan kepada speaker kita ini. Nama beliau kita lebih kenali dengan dan selesa memanggil beliau dengan Coach Fizi. Kalau dekat skrin saya ni beliau dekat atas. Coach Fizi ni seorang yang sangat dikagumi lah. Sangat dikagumi, sangat dihormati di dalam gelanggang arena takaful dan di luar gelanggang sebagai sahabat. Dan beliau juga merupakan seorang watak penting di dalam bidang oil and gas satu ketika dulu. So bukan calang-calang orang yang hebat di dalam kerjaya beliau sebelum ini, dan terjun ke bidang takaful ini bagi mengembangkan potensi beliau, bagi mengembang menaik taraf kehidupan beliau. Alhamdulillah, result dia sangat hebat, orang yang sangat bagus. So sangat bertuah kita dapat mendengar sharing daripada beliau hari ini. Baik. So already, okay, tak apa. So sementara itu sekali lagi peringatan, bagi yang pertama kali masuk ataupun yang first time masuk, sila rename nama anda. Bagi ejen-ejen sedia ada, tolong letak nama SBU di hadapan. Right, yang pertama. Sekiranya anda ada apa-apa soalan, boleh letakkan di ruangan chat dahulu, sebab selepas ini kita akan ada Q&A session. Sama ada anda nak buka mic ataupun nak chat pun tak ada masalah. Okay, alright, so insyaAllah kita dah boleh mulakan. Okey. Dengar? Sound check? Dengar. Dengar. Okay, alright. So sebelum saya start, terima kasih pada MC kita, Cik Muhammad Fatihi. Okay, saya tak adalah hebat mana seperti yang dicanang-canangkan beliau tadi kan. Di gelanggang arena apa tak adalah sehebat mana pun kan. Allahu Akram, yang paling hebat Allah Ta'ala. Cuma pinjaman sementara je So insyaAllah saya cuba bagi yang terbaik pada malam ni. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih juga pada yang menghadiri pada malam ni. Saya nampak a few members juga yang baru. Saya nampak ada Hafiza, saya nampak di situ. Saya nampak MHD Asri, saya nampak di situ ada lagi saya nampak siapa lagi, Aiman ada MHD Aiman dekat situ. Ada Din, Jimmy, dari Jimmy, saya nampak ada Firuz, Firuz daripada Afiq so ada a few lah yang baru so saya ucapkan selamat datang. But before saya start, saya rasa eloklah kita start dengan umum kitab sikit. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihu fid din wa alimhu tawil. Amma ba'd. InsyaAllah. So pada malam ni insyaAllah saya akan berkongsi dengan anda
Okey. Saya akan berkongsi bagaimana kita boleh menjana pendapatan. Kita nak tahu macam mana nak buat income dengan Prudential ni, seperti yang mana introducer anda bawa ke dalam malam ni, menceritakan bagaimana kita nak jana pendapatan dengan BSN Takaful, dengan Prudential Takaful ni. Macam mana kita nak create income dengan Prudential BSN Takaful. Macam tadi Cik Fatih cerita, sebelum ni saya merupakan seorang bekas seorang engineer. Saya bekerja dengan company oil and gas, tapi bukanlah bahagian oil and gas, saya bahagian perkapalan. So kapal yang akan support offshore, so kita panggil OSV lah, offshore support vessel. So saya bekerja dengan company marine sebagai marine engineer lah. So saya menguruskan kapal-kapal yang untuk pergi support offshore team. So nak pergi ke platform tu, dia perlukan ada kapal untuk support ke platform tu. Itulah kerja saya, to make sure kapal ni fit untuk pergi operation di platform oil and gas. Okay, so saya bekerja selama 6 tahun, alhamdulillah 6 tahun saya bersama oil and gas, kemudian saya berhenti. Now saya berada di industri Takaful ni dah setahun yang nak masuk tahun ke-12. Ni tahun ke-11 saya. So insyaAllah mungkin inilah career saya yang terakhir kot, insyaAllah. Okay. So pertama sekali saya ingin ucapkan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua newcomer yang baru join malam ni. Saya ucapkan selamat datang ke SAR Group. Okay, selamat datang ke SAR Group. So of course, pertama sekali sebelum kita cerita macam mana nak dana pendapatan dengan Prudential, of course kita perlu mengenali dulu siapa dia SAR Group ni, apa dia SAR Group, apa dia Prudential. So malam ni kita akan mengenali dengan lebih dekat apa dia Prudential, apa dia Prudential BSN Takaful dan siapakah SAR Group, dia macam mana wujudnya SAR Group ni. Okay, now saya nak memperkenalkan. Okay, Prudential Okay, Prudential ni basically dia bermula pertama sekali dia bermula di London. So kalau biasa tengok cerita kisah-kisah Titanic, so basically dekat masa isu Titanic tu Prudential dah Prudential ada bayar pampasan ataupun claim kepada mendiang yang meninggal pada Titanic punya isu tu lah, kapal karam kan yang kita tahu Titanic tu. So kita dah ada buat pampasan, kita bayar pampasan kepada mendiang-mendiang dalam kapal Titanic ni. Okay, so kita berasal daripada London pada tahun 1848. Okay, so basically Prudential bermula di Malaysia, dia start masuk di Malaysia pada tahun 1924. Okay, so basically Prudential ni ada dua. So seperti kita nampak, sebelah slide saya tu saya nampak Prudential yang pertama ni ialah Prudential Assurance Malaysia Berhad. Okay, ataupun kita lebih kenal kalau orang sebut insurans konvensional. So basically Prudential Assurance Malaysia Berhad ni, PNB adalah konvensional. Okay, pada tahun 1924 kita dah start masuk Malaysia dah. Okay, tapi memandangkan market Malaysia ni, Malaysia ramai dengan population tu, kebanyakan population Malaysia ni dihuni oleh orang-orang Islam. Okay, jadi Prudential nampak market dekat situ, jadi dia bergabung dengan BSN. So in order untuk salah satu company yang melibatkan kewangan, boleh katakan institusi kewangan, jika ingin buka bertapak di Malaysia, dia kena bernaung dengan satu bank di Malaysia. So Prudential, alhamdulillah Prudential bergabung dengan Prudential dengan Bank Simpanan Nasional. So dia keluarkan lagi satu company bawah ni, dia panggil Prudential BSN Takaful. Okay, pada tahun 2006. Fungsi dia, purpose dia adalah untuk cater market takaful. So masa tu orang dah start alhamdulillah orang dah start tahu pasal insurans, tapi orang melihat kepada produk-produk yang patuh syariah. Jadi pada tahun 2006 inisiatif Prudential dia nampak market tu ada di Malaysia, jadi dia keluarkan satu company yang khas untuk takaful. Jadi wujudlah Prudential BSN Takaful, ataupun lebih dikenali sebagai Prudential BSN Takaful Berhad lah, kita panggil PBTB. So nanti kalau tuan-tuan perempuan dah join dengan Prudential, so tuan-tuan akan lebih familiar dengan nama PNB, PBTB. Produk apa? Produk PNB, produk PBTB. Tapi alhamdulillah so far SAR Group, agent SAR Group, kita lebih fokus kepada PBTB lah, Prudential BSN Takaful Berhad lah. Semenjak tahun 2006 kita sales banyak kepada Prudential BSN. Okay, so di bawah Prudential ni adanya agensi.
Okay. So dekat Malaysia ni ada total lebih kurang 1,200 lebih agensi, tapi saya tuan-tuan fokus kepada SAR Group. Seperti yang tuan-tuan lihat dekat slide ni, SAR Group. Okay. So S tu color merah. Okay. So SAR tu stand for apa? Basically SAR tu sebenarnya atas nama founder kita lah sebenarnya. Sa ialah Salmah A. Razah. Okay. Nama founder kita, pengasas kepada SAR Group. Okay. So pengasas SAR Group ni adalah Salmah A. Razah. Okay. So Salmah A. Razah ni first kali kita buka SAR Group yang pertama dibuka ataupun sekarang ni jadi HQ ataupun headquarters kita ialah di Filio Damansara. Itu adalah HQ kepada SAR Group. Okay. First office SAR Group adalah di Filio Damansara. So kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi di Prudential Filio Damansara, di sana kita ada satu HQ, ada satu office kita, office SAR Group. So kalau kata tersesat, tuan-tuan boleh pergi dekat Filio Damansara tu, boleh minta seek for help dekat SAR Group Filio Damansara. Okay, so alhamdulillah semenjak ni setakat ini kita dah ada a few branches yang dah establish. Okay, yang kedua kita ada di Kuantan. Di Kuantan also kalau tuan-tuan pergi Prudential Kuantan, also ada office SAR Group di sana, SAR Group Kuantan. And then now di Kajang, okay, saya sekarang ni berada di office Kajang. Okay, and then yang terbaru kita baru buka di Nilai. Okay, Nilai, dan tentu kita buka di ICT. ICT also ada. ICT ni asalnya Kelang dulu, tapi now Prudential Kelang dah berpindah kepada ICT, jadi SAR Group ICT lah. Okay, so kita ada di ICT, itu di Shah Alam. And then kita baru buka yang terbaru ni, ada diri kita baru establish buka di Nilai, office Nilai. Also kalau tuan-tuan kata di belah Seremban, boleh pergi ke Nilai, ada di Nilai. Ada tuan-tuan ada di belah utara, now so far yang terdekat di sebelah utara kita ada satu di Penang. Okay, and then Kuala Terengganu, kalau tuan-tuan di belah sana, kalau belah-belah Dungong ke, belah-belah belah Paka, belah Marang, so boleh turun ke Kuala Terengganu. Also kita ada office SAR Group Kuala Terengganu, and kita ada di Johor Bahru lah. So kalau ada yang di sebelah Muar, ada yang sebelah Tanjung Pelepah, ada sebelah Desaru, di sebelah Pengerang. So tuan-tuan boleh ke office Johor Bahru, kita ada SAR Group JB. Okay, so this is a few branches yang established bawah SAR Group. Itu lebih kurang ada 8, kita ada 8 established branches yang ada di Malaysia. So mungkin dengan adanya tuan-tuan hari ini pada malam ni, mungkin after this kita akan ada lagi di sebelah Sabah Sarawak, mungkin ada di Kuching, mungkin kita akan ada lagi di Sibu, mungkin kita ada lagi di Kota Kinabalu, insyaAllah. Okay, dengan ramainya lagi ada hadirnya orang baru tuan-tuan puan-puan, insyaAllah kita SAR Group akan lebih berkembang. Okay, so total ada dalam SAR Group ni so far kita ada 33 leaders daripada 8 branches lah. Okay, ini adalah pengasas kita. Yang sebelah kiri itu adalah husband kepada pengasas kita lah, Puan Salmah A. Razah. Sebelah kanan tu adalah Puan Salmah A. Razah lah. So beliau dah berumur dah sekarang, dah retire pun sebenarnya. Okay, tapi kalau tuan-tuan terjumpa ke beliau banyak di sebelah Damansara, Taman Tun. So kalau kata puan-puan terjumpa dengan beliau, terserempak dengan beliau, bolehlah bagi salam, insya-Allah dia kalau sebut SAR Group dia kenal lah. Okay, so ini adalah branches yang saya cerita tadi. So far kita ada di KL. Branch KL kita ada total of 11 leaders dengan 125 manpower. Total of manpower yang berada di KL, branch KL kita ada 125. And then di Kajang kita ada 2 leaders, okay, manpower kita ada 75, okay. ICT also ada satu leaders ada 27 manpower. JB ada 4 leaders, 110, Kuantan 11, 126, KT 1 leaders. So kalau tengok sini daripada breakout ni, total leaders yang kita ada daripada out of 8 branches, kita ada 33 leaders lah, with total of 511 manpower. Okay, so data ni as of 8 April 2022. So 8 April lebih kurang 2 minggu, seminggu lebih lepas. So inilah data yang terkini lah maksudnya. So kita ada total of 511 agent yang aktif di dalam Malaysia. Okay. Alright, so ini merupakan barisan-barisan leaders yang saya cerita tadi, total of 33 leaders. Inilah leaders-leaders yang ada di dalam Malaysia. So kata sempat, insyaAllah you all boleh tegur-tegur, insyaAllah kalau disebut SAR Group, dikenal lah. Okay. Okay, ini adalah SAR Group Kajang Office.
So kalau tuan-tuan datang di Kajang, ini merupakan barisan-barisan full timer yang ada di Kajang lah. Okay, saya saja tunjuk gambar ni sikit. So at least tuan-tuan dan puan-puan boleh gambarkan office Kajang. Office Kajang ni kita baru bermula 2018. Okay, alright. Okay, sebelum saya move next, saya nak cerita pasal kenapa Prudential. Okay, bagaimana kita nak generate income dengan Prudential? Okay, basically, sebelum saya cerita pasal income, saya akan bercerita mengenai TPC. Apa dia TPC tu? Okay, kalau tuan-tuan tengok sini, Ali mencarum perubatan sebanyak RM200 sebulan. Maksudnya, kalau tuan-tuan ada ambil polisi, purata setiap orang ambil polisi setiap bulan dah RM200 lah. Okay, so TPC tu dia kira macam mana? So let's say lah kalau kata tuan-tuan ambil RM200 sebulan, so kalau RM200 sebulan, dia kalikan dengan 12 bulan, dia sama dengan RM2,400. Okey, itulah yang dinamakan TPC. Maksudnya, setiap kes yang kita close, maksudnya kalau tuan-tuan ambil bayar sebulan, tapi sebenarnya insurans ni kita akan dikira sebagai setahun. Contohlah, kita kalau tuan-tuan puan ada kereta, insurans kereta also dibayar secara setahun. Kita bayar insurans kereta, kalau ambil insurans kereta, bayar tu setahun kan, tak ada bayar bulan-bulan. Sama juga dengan life insurance, also tuan-tuan dan puan-puan perlu bayar setahun. Cumanya dalam life insurance ni, bank negara bagi pelepasan, kita boleh bayar by monthly. That's why kita bayar by bulanan je, 200 bulan, 200 bulan, 200 bulan. Tetapi still case yang tuan-tuan ambil tu, puan-puan ambil tu, dikira sebagai tahunan. Dia kalikan dengan 12 bulan. Sebab tu RM200 sebulan tu dikalikan dengan 12 bulan. So jadi 2,400 TPC. So kalau tuan-tuan nanti dah jadi ejen, kalau close satu kes ada orang ambil bayar sebulan 200, maksudnya tuan-tuan dah close 2,400 TPC. So bolehlah bagi tahu dengan kawan-kawan, alhamdulillah saya close satu kes 2,400 TPC. Okay, alright. So macam mana commission kita dibayar daripada 2,400 TPC ni? So basically total daripada 2,400 TPC ni, commission tuan-tuan dan puan-puan adalah 141%. Banyak ke banyak? Banyak sangat. Banyak sangat kan? Banyak sangat. Okay. 141%. Okay. Macam mana Prudential bayar 141% ni? Basically kita bayar dalam masa 6 tahun. Okay. Tahun pertama Prudential bayar 25%, tahun kedua 20%, 3, 13%, 18%, 15%, 15% lah untuk tahun kelima dan tahun ke-6. So ini cukup tak lagi? Satu belum kan? Sebab apa? Sebab dia ada bonus. So basically total commission selama 6 tahun daripada 2,400 tu, total commission tuan-tuan dan puan-puan selama 6 tahun campur bonus, so total dia adalah 141%. So maksudnya kalau tuan-tuan close satu case 2,400 TPC, selama 6 tahun tu total commission tuan-tuan akan dapat adalah RM3,384. Wow. Nampak tak? So basically commission agent selama 6 tahun. Close satu 6 tahun makan dia. Kan? Contohlah Okay. So commission ni dikira macam mana? Satu case 200. Okay, jom kita kira satu Alright. So kau nampak kat sini kalau kita buat satu case kali RM200 kali 25% commission tahun pertama tu, maksudnya setiap bulan kita akan dapat RM50. So kalau tuan-tuan close satu case bulan ni bulan depan dapatlah RM50, RM50 setiap bulan selama 6 tahun dapat 50. Kalau close 10 case, kali dah dengan 10. So 10 kali 200 kali 5% dapatlah 500 bulan. Simple calculation lah kat situ. Kalau buat 100 case, 5,000 sebulan. Macam itulah calculation senang dia. Okay, so basically kalau kita nampak kat sini, lagi banyak case, lagi banyaklah kita punya commission. Lagi banyak lagi caruman, lagi banyaklah lagi commission dia. Kan? Kalau orang tu bayar 400 bulan, besar lagi lah commission dia. Betul tak? So simple calculation kat situ. Okay. Okay, now contohlah kata kalau satu minggu kita close 2 case, so kalau 2 case 200 kali 12 bulan kali 2 case equal to 4,800 TPC. Kalau satu bulan, maksudnya kita boleh buat 8 case lah sebab satu minggu 2 case, sebulan ada 4 minggu betul? So 8 case equal to 200 kali 8 case, so sama dengan 19,200 TPC.
Ingat tadi TPC yang saya cerita tu. Satu kes 2,400 kan. Kalau kata 8 kes, so jadilah dia 19,200 TPC. Okey. Macam mana komisen ini dibayar? So kita tengok So let's say lah bulan April ni, April, Mei. Okey. Bulan pertama, tuan-tuan buat 20,000 TPC bersama dengan 8 kes. Okey. Maksudnya bulan Mei, komisen yang tuan akan dapat, ujung bulan dapat dekat awal bulan Mei, komisen akan masuk dekat tuan-tuan adalah RM400. RM400 ni daripada 8 kes tadi lah kan. Kalau kata 200 kes bulan, komisen tadi, ingat tak saya tunjuk, kita dapat RM50. Jadi kalau 8 kes, 50 kali 8, 400 lah. So maksudnya dekat bulan Mei, awal bulan Mei, kita akan dapat RM400. So let's say lah kita buat lagi benda yang sama setiap bulan. Bulan Mei pula kita buat 20,000. Bulan Jun, kita akan dapat 40,000 TPC dah masa tu dengan komisen RM800. Sebab apa? Komisen yang bulan belakang tu kita mesti dapat. Kan saya cerita tadi, komisen kita selama 6 tahun. So, bulan kedua, 400 yang bulan kita close bulan 4 tu kita mesti dapat dekat Jun. Yang close bulan 5 pun kita dapat dekat bulan Jun. So, total jadi 400 plus 400 jadi RM800. Buat lagi, bulan yang sama. Masuk bulan Julai, total dah ada 60,000 TPC, komisen dah ada 1,200. Buat lagi, bulan berikutnya, bulan Ogos, 80,000 TPC, dengan komisen 1,600. September buat lagi 100,000 production dengan 2,000 komisen. So maksudnya tuan-tuan boleh buat komisen 2,000 per month dalam masa 5 bulan. Okay, so maksudnya setiap close, setiap klien kita close, setiap kali jugalah komisen kita akan bertambah. Macam saya cakap tadi lah, so dia akan bertambah. Buat lagi, tambah lagi. Buat lagi, tambah lagi. Kalau bulan 10, buat lagi, tambah lagi 400. Jadi 2,400. Bulan 11 buat lagi, tambah lagi 400, 2,800. Okey. Okey, 2022 contoh, kalau kita dari bulan 1 Januari sampailah Disember, total kalau setiap bulan tadi kita buat 20,000 TPC, sampai Disember 10 bulan lah ambil contoh, 2 bulan tu tolaklah kita cuti raya, cuti apa semua. So dalam setahun anda bekerja 10 bulan. So kalau setiap bulan 20,000, so by 1 year 2022 ni total TPC kita dah buat 200,000. So total commission untuk 2022 tu hujung tahun Disember kita dah ada RM4,000. Okay. Now saya nak tanya perempuan, tuan-tuan. Agak-agaklah kalau masuk 2023 ni, production 2022 kita boleh buat 200,000 TPC. So kalau 2023 TPC ni akan naik ke atau kurang? Boleh tak saya nak minta Asri ke? Asri ada tu? Tadi kata apa? Akan menaik je. Akan menaik. Sebab apa menaik tu Asri? Saya tak kasih tapi saya akan menaik lah. Kita akan cari lah maksud saya. Okay, alright. Thank you Asri. Okay, betul. Akan menaik sebab apa? Sebab this is business. Okay, kita buat ni adalah business. So saya nak tunjuk dekat anda, ini adalah business yang anda buat. Contoh kalau kita tengok orang jual nasi lemak lah, kita tengok orang jual nasi lemak Aiman orang jual nasi lemak ni Aiman, hari pertama dia jual nasi lemak ramai ke seorang je datang beli, berapa orang je? Ramai lah. Hari pertama? Hari pertama. Ramai ke tak? Ramai. Ramai. Hari ke selepas minggu ramai ke tak? Tengok keadaan juga lah. Makin ramai lah, betul tak? Basically kalau kita betul. Lepas sebulan, lepas tahun, ramai lagi tak? Oh insyaAllah. Makin ramai lagi, betul tak? Sebab betul. Itu, sebab apa? Sebab kalau orang tanya, Aiman, awak beli nasi lemak kat mana? Beli kat makcik ni, betul? Asri datang pula, Man, kau beli kat mana Man? Beli kat makcik ni. Afiq pula tanya kat Asri beli kat mana? Beli kat makcik. Lama-lama dia akan berkembang. Betul? Okay. So basically, buat business takaful ni also benda yang sama. Thank you Aiman. Okay, business takaful also konsep dia adalah berniaga. So dia ada center or referral. Contohlah Ali. Ali adalah klien anda pada tahun 2022. Esok Ali berkahwin, dia kahwin dengan Aminah, dia polisi bini dia akan ambil dengan siapa? Dia ambil dengan Aiman.
Okay. Bila dia dah kahwin, dia ada anak pula, Abu akan ambil polisi dengan siapa? Still ambil dengan Aiman. Amin, Amin ni kawan lah. Dia bukan pasangan dia. Amin tu kawan kepada Ali. Walaupun gambar sebelah-sebelah, jangan salah. Amin ni kawan Ali. Amin ni nak ambil dengan siapa? Dia ambil dengan Ali. Kalau orang tanya lagi siapa? Ahmad. Ambil siapa? Ambil dengan Ali. So semua orang sekeliling kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita, or everybody yang ada di dekat sekeliling kita, jika bertanya berkenaan insurans, dia akan refer kepada Aiman lah. Betul tak? Siapa? Aiman. Sebab apa? As long as Aiman bagi servis yang bagus. Same goes tadi jual nasi lemak. Hari ni buat nasi lemak sedap, orang akan refer. Esok sedap lagi, orang akan refer. As long as kita jual nasi lemak yang sedap. Betul tak? Bila nasi lemak kita maintain sedap, semua orang akan keep on datang. Sama juga dengan bisnes Takaful. Selagi anda bagi servis yang bagus kepada klien-klien, insya-Allah orang akan keep on refer lah. Nak cari siapa? Ejen mana? Cari ejen yang bagus seperti Asri. Ejen yang bagus seperti siapa? Seperti Aiman. Cari ejen yang bagus seperti siapa? Seperti yang lain-lain ni, apa Din ada, seperti Din Jimmy ni. So as long as you serve your client well, bagus. Betul tak? Okay, so let's say lah tahun kedua you all buat 2023 production naik, kita produce 300,000. So by end of the year, by December, commission 300,000 bersamaan dengan 6,000 ringgit. Okay, so dalam masa 2 tahun, basically tahun pertama kita ada commission 4,000. Commission kita akan keep on jalan sebab apa? Commission agent selama 6 tahun kan saya cerita. So tahun kedua pula buat lagi ada 6,000. So total commission by end of December nanti, December 2023, insyaAllah commission anda akan ada somewhere around 10,000 ringgit. Okay. Menarik ke sangat menarik, Din? Sangat menarik. Sangat menarik kan? Okay. So this is how macam mana agent generate income dia dengan Prudential. So ini saya tunjuk sikit. Ini purata jadual. Kalau kata dia produce setiap bulan 4 kes, okay, konsisten lah setiap tahun. So pada tahun ke-6 commission dia akan ada 5 figures. Tapi kalau dia buat 6 kes bulan, dia buat konsisten every month 6 kes, tahun ke-4 tu dia boleh hit 5 figures. Tapi kalau you all buat 8 cases, masuk awal tahun ketiga tadi, macam saya cakap tadi, insyaAllah dia boleh gain 11,000 by 2 years plus time. 2 tahun lebih sikit, masuk awal tahun 3 tu, dia dah dapat dah 11,000. Macam saya tunjuk tadi. So this is how macam mana generate income lah. So saya tunjuk ini, okay, kalau kata dia ada 2, investment link dan traditional lah. Kalau investment ni, commission dia 25%. Kalau traditional plan, commission dia banyak lagi, 40%. Sebab tu kalau tengok dekat sini, dia lagi cepat. Nampak? Kalau investment, tahun ke-6. Tapi kalau you all buat traditional plan, by tahun ke-4, you all boleh hit 5 figure dah. Okay, tak apa. This is later nanti anda boleh tanya, kemudian anda boleh tanya dengan introducer anda, apa dia pula traditional plan. Later dalam kelas tu, kita boleh belajar lagi. Cumanya saya nak tunjuk pada anda, bagaimana anda boleh generate income anda kepada 5 figure dalam masa yang terdekat dengan bisnes Takaful lah. Okay. Alright. So tadi saya bercerita pasal income. Of course, bila kita bekerja, everybody akan tanya, bila bonus? Kan? Masuk nak raya ni lah semua tanya bonus kan. Ada staff government sini, alhamdulillah, tanya penerima bonus raya untuk government kan. Ada dapat bonus kan? Ada mana orang government sini? Ada tak? Jimmy kerja government tak So yang mana kerja government, tahniah, anda dah dapat duit raya kan, bonus raya RM500 ke RM1,000 kan. Kaya dia orang, boleh beli baju dah. Okay, of course dengan Prudential also anda boleh earn bonus dan RGB. RGB ni apa? Prudential adalah salah satu company yang provide agent dia RGB. Okay, untuk full time agent dia bagi RGB, which is kita panggil retirement gratuity benefit. RGB, retirement gratuity benefit. Untuk duit gratuity untuk pencen lah maksudnya. So nanti kalau kata bersara, Prudential akan bagi duit pencen. Kerja agent also ada pencen. Rosalinawati, okay, dapat duit bonus Okay, so di Prudential also dia ada duit pencen. So kalau ejen-ejen ni dah berhenti retire esok, dia dapat duit pencen. Tengoklah berapa, kalau production banyak,
Ada satu ni, ejen ni saya cerita, jangan percaya rahsia. Ejen ni ada satu ni, dia berkhidmat dengan Prudential selama dia atas saya setahun, maksudnya tahun ke-12 lah, saya tahun ke-11, dia tahun ke-12, ke-13 macam tu. Itu hari masa PKP boleh withdraw di RGB, dia withdraw RGB dia, wow. Bukan 6 figure lagi, dia dah masuk ke 7 figure. Okay, so diam-diam. Okay, so alright, so that is bonus and RGB lah, nanti saya cerita macam mana nak dapat bonus. So basically bonus di Prudential ni dia ada dua. Okay, saya tunjuk dulu. Okay, bonus ni ada dua, dia panggil High Fringe Producer Benefit, HFPB. Lagi satu adalah persistisi bonus lah, production bonus 5%. Okay, so let's say lah kata tahun 2021 tadi kita buat, okay, bonus ni dia akan bayar selepas tahun. So maksudnya kalau tahun 2021 tu tuan-tuan buat 200,000, bonus ni dia akan bayar pada Januari 2023. Selepas setahun, complete payment 12 bulan. Tadi yang saya cerita TPC tu 12 bulan bayar, complete 12 bulan bayar, dia akan bayar bonus. Sebab tu dia akan bayar, so kalau 2021 dia akan complete payment dia 2022, 2023 Januari baru akan dapat bonus. Okay, so kalau tengok kat sini 200,000, okay, High Fringe Producer Benefit tu tadi 8%, 8% kalikan dengan 200,000 sama dengan 16,000. 8 kali 2, 16. So maksudnya 16,000 tu dia akan bayar pada tahun Januari 2023 untuk HFPB tu tadi. Okay. Kemudian dia akan bayar lagi satu, dia bayar selama 3 tahun, dia akan bayar lagi satu dekat 2024. Dia bayar lagi sekali pada tahun 2025. Sebab High Fringe Producer Benefit 8% ni dia akan bayar selama 3 tahun berturut-turut. That's why dia bayar buat 200,000 2021, 2023 dapat 16, 2024 dapat 16 lagi, 2025 pun dapat lagi 16,000. Okay? Alright. Kemudian dia bayar lagi 5%. 5% ni dia bayar selama 2 tahun kali 2. Maksudnya dia bayar 2 tahun berturut-turut, dia bayar dekat 2023 sekali, dia bayar dekat 2024 sekali. So maksudnya 2023 ni dia akan dapat 16 campur 10, 2024 dia akan dapat 16 campur 10. Tapi 2025 dia dapat 16,000 je. Okay, clear? So ini production tahun 200,000 tahun 2021. Tahun 2022, tahun kedua tadi, so tadi Asri kata dia buat lebih, dia kata. Tahun kedua dia buat lebih. So maksudnya 2022 Asri buat 300,000, bonus tu dia akan bayar dekat 2024. Okay. So 8% daripada 300,000, so dia akan bayar 2024 24,000 lagi daripada 8%. 2025 dia bayar lagi 24,000, 2026 dia akan bayar lagi 24,000. Okay, 5% daripada 300,000 dia bayar lagi 24, 15,000, dia bayar dekat 2025 15,000. 2 kali. Sebab dia bayar 5% tu hanya 2 kali. 2 tahun. Berikutlah kata 2023 pun sama, buat 300,000. So dia bayar dekat 25, 24, 15, 2026, 24, 15, 2027 dia bayar lagi sekali 24,000. Kan? 3 tahun untuk HPB. Okay, kalau nampak sini, pattern dia, bonus ni sebenarnya dia akan bayar, makin lama anda bersama Prudential, makin bertindih-tindih lah bonus ni. That's why kalau tengok, agent kalau mula-mula tahun pertama ni, kan, tengok dia memang struggle sikit lah, macam apa, tak berapa sangat lah kan duit dia. Tapi bila dah start masuk tahun kedua, masuk tahun ketiga, masa ni you akan nampak kawan-kawan anda akan start change. Ada kawan-kawan tengok, dah start pakai Mini Cooper. Ada start nampak, dia dah tukar kereta lah, dia beli Honda Civic lah sekarang. Honda Civic RS. Okay. Macam-macam. Sebab apa? Sini masa masuk tahun awal ketiga ni, 2023 ni, dia dah start earn bonus dah, dia ada 26,000. Pakai pun dah lain dah. Kasut pun dah pakai dah lain dah, color coklat dah kasut tu. Kasut coklat, tali pinggang coklat. Handbag pun dah bertukar, dah ada Tory Burch dah. Dah pakai handbag LV dah, dah pakai Coach dah. Dia dah start bergaya dah. Sebab apa? Agent dah start earn bonus kat sini. Okay, so tahun pertama 2023 dia dapat sekali je, tindih sekali, 16 dengan 10, so 26,000 je. Tapi lepas tu dia akan start bertindih, 65,000.
Next berikut pula dia tambah lagi 94,000. Dia tambah lagi 102,000. So makin lama, so that's why lah you all tengok, oh makin lama agent start beli kereta, and then dia start beli rumah, dia start pergi haji lah. Sebab apa? Dia dah start earn bonus kat sini. Okay? So saya nak tanya, kalau anda dapat bonus 102,000, saya nak tanya dekat Siti, ada Siti kat sini kan? Siti Liza, ada tak kat sini? Ada? Kalau tak ada, mungkin Firuz Afiq ada tak sini? Tak ada juga? Firuz? Ada. Okey Firuz. Ni Firuz, kalau dapat 102,000 bonus nak buat apa Firuz? 102,000. Bagi mak ayah lah pergi Mekah. Okey, lagi? Beli rumah. Lagi? Itu je lah. Dah tak ada semua fikir dah dah. Tak ada fikir dah kan? Okey. So alhamdulillah. So macam-macam kita boleh buat dengan 102,000. Betul tak Firuz? Betul. Especially kita nak hantar mak ayah pergi Mekah tu. Those yang mana belum hantar mak ayah, dia berhasrat untuk hantar mak ayah ke Mekah. Okey, terima kasih Firuz. Terima kasih. Sama. Okey. So far ada siapa nak tanya? Saya buka dulu. Open floor. Kalau ada yang nak bertanya dengan saya, semua saya teruskan. Tak ada? Kalau tak ada, tak apa. Anda boleh type nanti. Kalau nak tanya dekat, kalau agak-agak segan nak buka mic, you boleh tanya dalam room. InsyaAllah saya punya technical team, apa orang-orang belakang saya ni, dia orang semua ada. So boleh tanya dekat ruang chat juga. Okay. So tadi saya dah cerita macam mana nak generate income dengan Prudential, macam mana agent dapat generate income with Prudential, and then macam mana agent enjoy bonus and retirement gratuity benefit pension with Prudential. So just now kita dah habis part income, kita habis part bonus dan RGB. Now kita nak masuk apa lagi yang ada is reward dengan Prudential. So basically when you jadi agent, dah lama dah, agent lama yang kalau anda tengok dekat dalam ni, agent sini-sini macam Fatihi lah ni semua ni, Fawaz ada dalam ni, Nasrul ni, so baru lagi lah. So kalau tengok Afiq ada dalam ni kan, Adib dalam ni, so dia orang ni dah lama tau, dia dah lama dengan Prudential, jadi sometimes income ni dah strong, dah tak tahu nak buat apa dah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi macam mana Prudential buat so that Prudential turnkan daripada reward tu, daripada income tu ditukar kepada reward. Sebab apa? People suka lihat reward, people suka kejar reward. So especially macam apa tau, contoh okay, kita ada Star Club. Sebab apa? Kalau cerita income, Adib kejar lagi Adib, 10,000. Tak apalah, dia tak nampak sangat dah. Sebab apa? Dia dah comfort dengan income dia. Tapi kalau kita cerita, jom Adib for free. Okay, Star Club ni adalah reward yang diberi Prudential for free. You all boleh pergi trip for free. Kalau tengok ejen-ejen pergi duduk sana main saji lah apa semua tu, duduk keluar-keluar pergi room semua tu, itu adalah reward from Prudential. So you all also yang baru-baru ni boleh enjoy this reward. Bila anda join Prudential, this is how macam mana anda nak renew anda punya target. Instead of you all kejar income, you all ada reward untuk anda kejar. So agent akan semangat lah. Every yearly, awal-awal tahun Januari, okay, tahun ni reward kita akan pergi ke Austria. So agent semangat. Masa awal tahun agent semangat. Nak buat macam mana? Nak pergi Star Club kena buat 280,000 ringgit. 80,000 TPC, silap ringgit lah pula. 280,000 TPC by December. So you all akan qualify for Star Club. So agent semangat lah. Nak kejar lah. Tahun ni buat pergi Austria. So agent kejar. So every year dia ada Star Club dia sendiri lah. So kalau tengok daripada record tu, daripada 2013, Barcelona, Los Angeles, 2012, Munich, Barcelona, Los Angeles, London, Croatia, Budapest. So this is trip yang Prudential bagilah reward untuk agent-agent Prudential. But of course, awal-awal tahun Januari, agent semua semangat. Nak pergi Austria, semua so nak pergi. Tapi along the way, of course buat tu macam dia dah terdrag biasalah kan. Kereta api pun dia derail kan kadang-kadang kan. So ini kan pula kita manusia. Okay, so manusia pun kadang-kadang terderail. Jadi Prudential ni bijak. Dia buat macam mana? Dia set target by quarter pula. Okay, tak apa. Kalau korang takut derail,
is okay. Kita buat challenge dalam quarter pula. Inilah yang anda lihat kadang-kadang agent potential, dapat cash reward. Kerana dia bagi cash reward. Dalam quarter 1, you all produce 100,000, kita bagi cash lagi, extra cash. Dan ada lagi you all tengok iPad. Agent-agent bawa iPad ni kadang-kadang macam dulang. Ada yang pakai buat potong sayur. Dia buat chopping board pula kan. Banyak sangat dapat. Saya pernah dengar ada satu agent pernah dapat iPad setahun tu 3 ke 4 iPad. Masya Allah. Ni buat apa? Sampai 4 iPad. Anak 2 orang, seorang satu dah. Satu main Angry Bird, satu lagi main apa lagi game baru sekarang? Tu apa? Apa ular tu, snake tu. So semua dah ada. Nak buat apa lagi? So tak tahu nak buat apa. Banyak sangat sampai ada yang jual-jual dah. Okay. So ini PUBG. Okay. PUBG. Okay. Lupa game PUBG. So quarter 3 buat apa? Quarter 3 dia bagi jam pula. Apple Watch. Agent seronok semangat. So bila ada challenge, dia bagi iPhone lagi. Itu iPhone 12 dia bagi, iPhone 12 Pro Max. Okay. So agent akan semangatlah untuk kejar. So sedar tak sedar dia kejar quarter by quarter by quarter. Sedar-sedar by end of the year dia dah qualify for Star Club. Okay. Kadang-kadang ada juga short trip. Macam tu kan, quarterly challenge ni ada juga yang dia bagi short trip. Bangkok, macam now tengah running for Bangkok. Ada dulu Redang lah, Bandung, Maldives, macam-macam trip. So kalau you tengok Facebook kawan-kawan anda tu, introducer anda kalau anda pergi trip tu, tu trip potential lah tu sebenarnya. Okay, so that is reward yang kita offer di dalam potential. Okay, instead of income, bonus RGB and also reward. And of course, kenapa kita kena do business? Because of kita nak tahu tentang potensi kita. Saya nak tanya, cuba kita tanya sekejap, saya bagi masa dalam 5 second, cuba anda fikir kejap, pejam mata, tanya dekat diri kita, adakah kita ni orang yang 120 km per hour punya orang yang speed, orang yang boleh lari laju, jogging duduk depan, tapi aku tersekat dekat 80 km per hour punya environment. Cuba tepuk sekejap dada kita, pejam mata. Adakah aku ni orang macam tu? Sepatutnya aku ni orang yang 800 km per hour punya orang. Tak? Patutnya aku boleh sampai kat tempat tu daripada Sabah ke KL. Ada orang Sabah di sini, tak tahulah. Sepatutnya sekejap je. Tapi kenapa kita limitkan diri kita? Okay. So tanya diri kita sebenarnya, adakah kita 120 km per hour person yang start dekat 80 km per hour environment? Patut boleh pergi jauh. Kalau perasan siapa yang tengok kat FB saya letak gambar tadi. Pakai Ferrari tapi tersekat dekat segerombolan kambing. Kambing duk stop kereta tu. Jadi tak guna pakai Ferrari lah. Padahal aku ni kereta Ferrari. Patutnya aku boleh jauh, boleh pergi sampai 200. Tapi aku terstuck dengan keadaan kandang. Ada kambing duk sini tu. Tak boleh nak gerak. Okay. Alright. Okay. Dalam kehidupan ni dia ada dalam dunia kehidupan dalam dunia ni basically dia ada tiga golongan lah, tiga golongan. Yang pertama ataupun lifestyle akan tengok situ. Yang pertama is golongan masses. 90% of total population in the world, okay, adalah masses. Dependence lah, masses. Basically to be honest, cerita dependency masses ni maksudnya yang makan gaji lah. Dia bergantung. Kalau aku kerja, makan gaji, dapat duit gaji. Tak kerja, habis. Lambat datang, kena potong. So, this is fakta mengatakan 90% from total population is masses. Okay? But 9% dalam dunia ni adalah elite. Elite ni adalah independence lah. Elite ni macam-macam. Nanti kita akan kupas sikit dekat bahagian elite. And then of course 1% ni dekat top lah. Top ni basically kalau kita tengok macam siapa tu, Donald Trump lah, tu geng-geng atas tu lah 1% ni. Ni top punya level. Okay, so saya nak tanya, selalu kalau kita tengok orang buat elite and top ni, selalunya dia orang buat apa? Aiman.
Dengan Sulaiman sikit. Macam mana? Selalunya orang-orang elite dan top ni selalunya dia orang buat apa? Selalunya buat bisnes. Bisnes lah Dia sendiri lah. Bisnes Founder lah. ataupun bisnes guna produk ataupun founder. Founder lah basically founder or business. Thank you Aiman. Okay, so when we talk about business, okay, business ada macam-macam. So antaranya kalau kita terfikir nak buat business, adanya orang terfikir nak buat franchise business. So dia terfikir nak buat Daily Fresh. Daily Fresh ni apa? Top jugalah kan. So basically kalau you all tengok, you all boleh Google fakta-fakta ni. Ini saya ambil pun daripada Mr. Google sebenarnya. Daily Fresh, basically kalau kita nak start business Daily Fresh, modal dia adalah 85,000 ke 120,000. Itu baru modal tau. Yuran franchise pula kena bayar 25,000. Royalty 2%. Okay. Ini Daily Fresh. Kan nak buat Daily Fresh. Kalau kata nak buat Kairos Kebab, Kairos Kebab 120 ke 285. Yuran franchise 50,000. Royalty kena bayar 5%. Okay. Mary Brown, 500,000 ke 700,000. Royal franchise 80,000. Royalty 4%. Lagi apa? Big Apple, Big Apple Donut. Tu dia, pelaburan awal 6.7 juta ke 13.4 juta. Yuran franchise 1.3 juta. 5% royalty. But of course, business macam ni, okay, business macam ni memang don't worry. Franchise business, contoh macam McDonald, memang pelaburan awal you kena ada lebih kurang 5 to 6 million. Tapi of course, buat business McDonald ni, franchise business, dia punya percentage of success tu lebih tinggi. Sebab apa? Everything dah provided. Cumanya isu dia, ada ke kita 5 juta? 5 juta, oi, tak ada. Tak ada man. Geleng kepala Aiman. Mana nak cari 5 juta, oi. 5 juta, 6 juta. Dan the best part saya share dengan anda, saya pernah bertanya untuk buka McDonald. So basically, you all nak buka 5 million to 6 million modal awal tu, dia tak boleh loan tau. Maksudnya, sebelum anda mulakan franchise business ni, company McDonald ni akan track anda punya account to make sure that 5 million tu bukan datang daripada loan bank. Maksudnya, you kena ada cash 5 million in hand untuk jadikan pelaburan modal awal untuk start this franchise business. So anda boleh tahulah, kalau orang yang ada franchise business, dia ada McDonald, dia ada Petronas, dia ada Shell. So you all tahu, basically dia memang ada satu cash money yang besar before they start the business. Okay, so that is this info untuk anda lah. Alright, so tadi saya cerita dengan anda, saya nak kupas tentang elite. So anda boleh pergi ke elite punya level berbagai-bagai cara. Okay, ada 4 cara. Antaranya ada 4 cara untuk anda masuk ke dalam elite group. Ingat saya cerita tadi, the first layer 90% is masses, atas dia adalah elite group, and atas sekali adalah top. Okay, so untuk anda masuk ke dalam elite group, daripada masses tu, anda nak berubah ke dalam elite group, dia ada 4 cara. Okay, yang pertama, cara pertama adalah melalui professional work. Jadi doktor, Pak pegang tu, stetoskop tu, jadi doktor ataupun lawyer. Jadi lawyer, siapa Kasim? Lawyer, magistrate, Kasim selamat. So, tadi magistrate, nak jadi lawyer, ataupun nak jadi accountant, of course, nak jadi professional. Before tu, umur sekolah-sekolah, anda kena ada good IQ. Tanya, aku ni ada good IQ ke tak? Ada, insyaAllah, alhamdulillah, bagus. And then, kena ada good university. Kena sambung belajar. Grad daripada Oxford. Grad daripada UiTM ni jarang sangatlah orang tak kenal sangat kan. Kalau Oxford ni atau Wisconsin, barulah nampak good university. Of course, nak masuk professional worker, nak jadi doktor yang bagus, dia kena tengok good university pula. Lepas tu kena ada professional qualification. Lepas tu kena internship with long hours and low pay. Basically kalau you tengok, kalau ada kawan-kawan anda yang bekerja sebagai doktor kan, jadi housemanship, pergi tanya dengan kawan-kawan anda yang jadi houseman. Kerja standby saja. Nanti habis kerja standby pula. Tak kerja tapi standby. Standby tu kerja juga. Okay. So
kena kerja internship with long hours sampai umur 38. So by 38 ke 45 tu insyaAllah. Tapi peninglah sebab sebelum tu dah kerja gila-gila lah. So insyaAllah by 38 to 45 you all boleh enter ke elite group. Okay, this is satu. So adakah aku ada good IQ? Soalan dia, adakah aku ada professional qualification? Kalau tak ada, lupakan. Tapi don't worry. Kalau tak ada nombor satu tadi, ada cara kedua. Cara kedua adalah melalui senior corporate ladder in MNC. Multinational. Okay. So, first kali, of course, nak jadi orang macam ni, you kena ada good IQ. Kena bijak. Kena ada good university juga, kena orang pandai. Lepas tu kena ada good CV. Resume kena power. Okay. Lepas tu daripada tempoh 30 ke 45, kau kena kerja gila-gila kuat dengan overtime. And then kena ada luck and opportunity. Sebab apa? Kerja dalam MNC ni, kerja dalam MNC ni, of course, you all akan bermain dengan, nampak question pertama, do you like office politics? So that is kerja dengan MNC. Memang kena ada orang kaki kuat kipas, orang kata, oh kaki kipas tu memang dia naik lah. Itu yang kawan bengke, aku kerja sampai 48 jam, orang kerja 2 jam naik pangkat. Oh, marah dia. So dia bermain dengan politik. So kalau kata boleh hadapi benda ni, insyaAllah 45 boleh enter elite group. So soalan dia, sanggup ke nak politik ni? Anda sanggup jadi kaki kipas ke tak? Kalau sanggup jadi kipas lipas, yes, you all boleh jadi ni, masuk nombor 2 ni. Tapi kalau kata, tak sanggup, aku bukan kaki kipas lipas, aku pun kipas lipas ni orang. Bukan. So maksudnya anda tak boleh masukkan cara kedua ni. Okay? Ada cara lagi satu, nak masuk elite group adalah cara ketiga. Ini mungkin best. Okay? So start own business. Ini tak ada masalah. Tak belajar lebih-lebih kurang lepas SPM dapat pangkat 2 ke pun okey, boleh, tak masalah. Tapi dia kena ada EQ, good, emotional kena bagus and good family lah. Okay? Good education je. Dia tak payah masuk universiti, tak payah graduate from Oxford ke Wisconsin, tak payah. Tak perlu nak balik-balik universiti overseas pun tak payah. Janji tahu 2 tambah 2 4 cukup. Sebab dia nak kira buah je kan, contoh. Good education. Lepas tu network, kena ada network padu kan. Kawan-kawan ramai, join club ni, club apa semua. Social bagus, pandai bercakap, orang kuat, orang sokong. YB Asri, orang kenal YB Asri. InsyaAllah bisnes ni sukses, orang kenal. Siapa dia Asri tu? Orang ni, dia kenal, semua kenal kan. Ada networking, insyaAllah, okay. And then kena kerja, work extremely hard and prepare to take risk. Ni betul. Kalau tengok orang yang berniaga, buka kedai makan, kerja dia pukul 3 pagi dah keluar pergi pasar borong, nak kena beli ikan, beli sayur, beli ayam, beli daging. Balik sampai dekat kedai pukul 7, pukul 6 ni dah siang dah. Sebab pukul 12 nak sidang, masakan tengah hari. Habis tu pula, petang dah kena siap-siap pula nak cincang untuk yang malam pula. Pukul 12 balik. Pukul 3 esok pagi bangun balik, pergi pasar borong. So that is work extremely hard. Okay? But of course, you kena take risk. Sebab apa? Sebab bila buat bisnes macam ni, tengok contoh gelombang yang kita baru lalui, kita baru lepas lalui, tahun 2020, 2021 and now also kita berhadapan dengan COVID. Berapa ramai peniaga-peniaga kecil kecundang, berat, kesian kan? Tapi there is risiko lah. Boleh. Kalau anda sanggup, anda boleh face the risiko, insyaAllah by age 42 ke atas, you all akan sukses and akan masuk dalam enter elite group. Nampak tu? Pressure of 90% failure rate. Memang kebanyakannya gagal. Yang lepas tu 10% je. Cuba tengok kawan-kawan yang buat start business ni, out of 10, 1 je yang betul. Tiba sampai jadi jutawan. 1 je. Okay? Ini kelas 3. Kalau rasa tak sanggup macam tu, ada cara lagi satu. Yang keempat. Yang keempat adalah melalui professional sales entrepreneur. Pun sama. Tak payah belajar tinggi mana sangat. Okay? Tak payah sampai overseas pun tak apa. Janji kena ada good EQ. EQ kena ada. And then
And then good education saja. Belajar lebih kurang je tahu, tapi SPM lepas lah. Pangkat 2 boleh lagi, insyaAllah, tak ada masalah. Saya dulu SPM pangkat 2, anda sekarang ni mungkin A, berapa B dah kan. Selagi tak ada cangkul tu cangkul. Saya nak tanya, tahu tak cangkul tu apa? Din tahu tak cangkul tu apa, Din? Tahu. Apa dia cangkul? Cangkul tu orang guna nak gali tanah ke apa. Cangkul tu orang gali tanah, betul. Tapi kalau dalam result SPM, cangkul tu D nama dia. Sebab apa? D7. 7 tu cangkul. Jangan ada cangkul. Okay, kalau ada dalam SPM pangkat D7, cangkul lah tu. Kawan tanya berapa cangkul? Ada 3 cangkul dalam tu. Maksudnya 3 result dia ada D7, 3 dalam tu. Okay, so good education, tak perlu pandai sangat, okay je, as long as SPM ada, lulus. And then prepare to learn and follow. Okay, so that you are kena prepare untuk belajar dan follow anda punya coach anda ataupun leader anda ataupun anda punya trainer. Okay, simple. Umur 24 prepare to learn, belajar sampai buat. Umur 27 sama. Keep on, see people, love people and help people. Every day jumpa 3 times, 3 orang sahaja sehari jumpa. InsyaAllah by age 32 you can enter the elite group. Okay. Alright. So this is peluang yang keempat. Okay. So saya nak tanya, ada 4 tadi saya cerita. Professional, adakah aku orang yang pandai masuk universiti tinggi-tinggi? Adakah senior corporate leader? Adakah aku ni kaki kipas? Aku sanggup kipas aku punya bos untuk naik pangkat? Ataupun anda nak masuk yang ada 3, buat bisnes biasa, bisnes yang biasalah kita buat kat luar, tapi ambil risiko, okay? Work kerja gila-gila babi, sanggup bangun 3 pagi balik 12 malam, ataupun anda nak choose ambil yang keempat, professional sales entrepreneur. So ask yourself, tanya diri anda, tepuk dada, aku nak ambil yang mana? Okay? Kamal nombor 4, thank you. Boleh tak type dekat chat box tu, saya tengok berapa nama yang nak ambil nombor tu, saya tengok. Ada tak yang pilih nombor 2, 1, 2, 3, 4? Okay, Fatih 4, thank you. 4, Jimmy 4 lah, okay. Alright, thank you Nan. Okay. 4 flat, alright. Okay, so this is salah satu cara to those yang mana dekat luar sana to enter elite group. Okay, so of course, macam mana nak start dia? Susah ke nak start? Berapa modal? Tadi dengar cerita franchise business sampai nak kena bayar $500,000, 5 juta nak bayar McDonald. Don't worry, to you to start as an entrepreneur tadi, sales entrepreneur, pelaburan modal anda adalah RM240. Murah ke sangat murah? Saya nak dengar. Din, murah ke sangat murah, Din? Murah lah, murah. Murah, betul tak? Nampak? Kabi pun buat macam tu je. Kabi. Tak tahu apa lagi. Kabi kata, luluran franchise tak ada. Royalty commission 1%. Nak join subgroup percuma. Datang training also percuma. We provide training for free. You can come, you can learn for free. Okay, alright. Okay, so this is our scenario. Okay, so apa dia modal dia? Basically, you all kena sit for examination, pre-contract examination RM85, and then atas tu ada satu tu, mana tertinggal tu? Ada 80 sebelah TBE RM80, PCE RM85, Liam NTA RM75. So total untuk anda start business sales entrepreneur adalah RM240. Okay. Okay, so simple. How do we start? Simple je, anda datang training. So kalau kat sini you all tengok, kita di Kajang, kita ada hari Rabu pukul 8 malam. Of course, bulan puasa kita close, kita respect kita punya Ramadan, kita go for tarawih, kita fokus pada akhirat kejap. Okay, habis Ramadan kita start balik training hari Rabu 8 malam, and then kita start hari Sabtu pukul 9 pagi. Of course, dua-dua ni kita ada hybrid. So maksudnya kita ada physical class also di office Kajang.
malam hari Rabu pun kita ada office physical, and then hari Sabtu also kita ada physical. Those yang mana yang berjauhan ataupun mungkin kena quarantine ke, still boleh join online. Kita ada hybrid punya kelas. So ada both lah, kita ada physical and also kita ada online. Hybrid lah. So Kajang, kalau tengok jadual tu kita ada Kuantan pun ada, JB pun ada. So nanti you all boleh tanya dengan introducer anda lah jadual ni. Cumanya saya tekankan di Kajang 8 malam hari Rabu, hari Sabtu 9 pagi. So bulan puasa kita hanya buat hari Sabtu pukul 9 pagi. So besok kelas on as usual pukul 9 pagi. Okay. So macam mana nak buat? Benda ni simple. 5 ini based on Limbra. Limbra ni adalah Life Insurance Marketing Research Associate. Limbra kata based on Limbra, dia kata setiap 5 kali presentation anda jumpa 5 orang. Kalau nampak tu dia tik dia pangkah. Orang kelima dia akan sign up dengan anda. So 5 to 1, 5 pembentangan close 1 case. Okay. So lama-lama jadi senior agent macam Fatihi, macam Adib ni, dia dah improve dia punya skill, presentation skill dah makin lama makin power, dah pandai dah. Training datang, duk sharpen dia punya saw, lama-lama dia dah pandai, presentation dia akan mantap. So every 3 orang dia jumpa, dia akan dapat close 1. So this is ratio dia. Okay. Tapi walau macam mana pun saya tak nak jumpa lagi orang buat 1 di sebelah 1, tak pernah ada. Walaupun sebab mana pun satu-satu belum ada lagi. Jumpa 1 close, lepas jumpa close tak ada. This is normal. Buat insurance sales, ratio dia adalah lebih kurang 3:1. Okay, 5/1 untuk newcomer, dan lama-lama senior agent dia akan go to makin lama makin lower lah, 3:1, and ada some dah 2:1. Okay. So contoh kalau 10 presentation 5:1, so basically dapat 2 case per week. Okay, kalau 2 case per week, let's say lah ambil 1 case 1,800 kali 4 minggu, so maksudnya total akan ada 14,400 TPC. Kalau kita ambil traditional plan punya commission ni, dia adalah rate dia adalah 40%. So sebulan commission anda adalah RM480 lah. Okay. So basically inilah dia macam mana commission structure dia tadi itulah yang saya cerita. Macam mana nak buat? It's very simple. Anda buat 10 presentation seminggu. Kalau kata closing ratio 5:1, insya-Allah you all akan boleh close 2 case per week. Banyak 2 case per week. 2 case per week 1,800, dah dapat sebulan RM480 commission anda. Okay. So apa yang kita nak buat? So duit RM480 tu saya nak tanyalah, banyak ke sangat banyak? Ni Saifi, ada Saifi kat sini? Boleh tak saya dengar Saifi daripada Izhar ni? Assalamualaikum Cik Saifi. Hello. Waalaikumsalam. Ada Cik Saifi. Okey. Ya. RM480 boleh buat apa Cik Saifi? RM480. Boleh buat saving. Boleh buat saving. Okay, thank you Cik Saifi. Nampak? So macam-macam. Everybody dia ada dia punya matlamat dia sendiri. Ada orang boleh buat bayar bil internet. Nampak? Sebelum ni pakai 30 mega ya, 30 MB saja. Kan? Slow je kan. So boleh upgrade. Dah ada commission 480, ambil yang 800 meg. Tekan YouTube terus habis, laju tu habis. So boleh upgrade bil internet, ataupun at least you all boleh upgrade your insurance. Kalau sekarang ni ambil polisi bayar RM80, jadi agent ada RM480, anda upgrade lagi RM400, ambil hibah, bayar pakai commission. Orang bayarkan anda punya polisi. Bagus ke? Sangat bagus. Bagus kan? Okay. So RM480 boleh bayar kereta. Kalau ada kereta MyV, lepas bayar kereta MyV. Ada kredit card, boleh bayar kredit card. Ataupun anda boleh reward orang yang anda sayang. Boleh bagi hadiah dekat bini. RM480, kerja-kerja 4 bulan, boleh beli apa? Boleh beli gelang kat bini, betul tak? Gelang LV, angsa emas.
pergi ke answer mas Okay. Ataupun you all boleh simpan duit tu untuk modal anda sebagai full time agent. Nampak tu gambar tu. Sengih je Fatihi ada, semua sengih tu nampak. Semua seronok nampak full time. Ni semua agent full time lah. So dengan commission yang anda ada pada bulan pertama, anda boleh simpan untuk modal anda sebagai full time agent. Okay, so ini just gambar-gambar. Ini gambar Zoom class kita semasa ini yang baru lepasnya kita punya MAP, Monthly Award Presentation. So ni wajah-wajah ni lah. Ni physical class kita di Kajang, ni office Kajang kita. So kita buat physical ada, nampak pakai mask semua ada. So hybrid also ada, nampak tu ada Zoom dekat TV depan tu. Itu hybrid lah, maksudnya yang online. Ini adalah our full time agent dengan dia punya dream board. Kita akan buat dream board every year, of course. So this is our full time punya team lah. Okay, saya rasa itu je, dah sampai 10.43 malam. Saya rasa semua dah berfikir jauh ke depan dah fikir lauk sahur, dah fikir nak goreng apa sahur ni kan. Saya rasa saya tak perlu bercakap panjang lagi dah. Sampai sini je. Okay, cumanya ada satu quote yang kat ujung ni. Okay. Andai perjuangan ini mudah, quote ni saya suka Setelah kita baca, kita kena hayatinya. Andai perjuangan ini mudah, pasti ramai yang menyertainya. Andai perjuangan ini menjanjikan kesenangan, pasti ramai yang tertarik padanya. Tapi hakikat perjuangan bukan begitu. Turun naiknya, sakit pedihnya, umpama kemanisan yang tak terhingga. Andai rebah, bangkitlah semula. Andai terluka, ingatlah janjinya. So selamat berjuang. InsyaAllah, kalau ada apa pertanyaan, boleh tanya dalam chat box. Saya akan cuba jawab. So kita jumpa lagi insyaAllah esok. Kalau yang ni boleh datang training, kita ada training untuk kelas F class. So saya pass mula kepada MC kita, Encik Ahmad Fatihi. Terima kasih Coach Fizi. Sekejap Alright, terima kasih Coach. Okay, so kita dah dengar sharing daripada Coach Fizi. Macam mana bisnes ni boleh membantu kita menaik taraf kehidupan kita, memenuhi apa yang kita sukar penuhi di tempat lain. Okay, alright. So kita buka kepada sesi soal dan jawab. Sekiranya anda ada apa-apa persoalan, ada dua cara. Pertama, buka saja mic, tanya terus secara live. Yang kedua, kalau rasa agak segan-segan sikit ataupun keadaan persekitaran tidak membenarkan buka mic, boleh chat. Type je dekat chat, kita buka. Okay. So ini adalah peluang terbaik anda untuk bertanya. Kita ada speaker yang hebat yang kita boleh tanya secara terus, secara langsung pada beliau. Jadi jom kita tanya soalan. Okey, tadi Coach Fizi ada soalan daripada Hafizah Hasbi. Bagaimana pendapatan dan kerjaya berpotensi yang ditawarkan di Prudential? Bagaimana pendapatan? Bagaimana pendapatan dan kerjaya berpotensi yang ditawarkan di Prudential? Mungkin ada apa-apa plan ataupun sebagai startup untuk masuk bisnes ni? Okey. Baru saya faham soalan tu. Saya tadi berpendapatan apa tadi? Pendapatan apa, program yang apa yang boleh buat dalam Prudential ni lah. Of course, kita ada program kita panggil EDP ataupun kita panggil Entrepreneur Development Program, EDP, and then lagi satu kita ada Junior EDP, kita ada PVM, Proventure Manager lah. Okay, so maybe in details you boleh tanya. Of course this program kita provide basic, boleh katakan basic income, so that as a full time agent. So kalau join as a full time agent, of course kita bagi basic income. And then selama ada program dia, ikut program dia, so kita akan provide every month basic income plus commission every month lah. So macam contoh tadi kalau saya cerita, kalau kita boleh konsisten buat lebih kurang 20,000 TPC per month, so maksudnya you akan dapat basic income plus dengan commission tu RM400 lah. So berganda lah. Kalau kata bulan pertama 2,000, contoh 2,000 basic campur 400, so bulan pertama dapat 2,400. So bulan kedua you buat lagi 2,000 is basic, 400 lagi commission, campur 400 bulan pertama, so jadi 2,800. So meningkat macam tu lah, 2,800, 3,200,
dan berikutnya lah 3,600 dan seterusnya. So mungkin program itu kalau anda kalau siapa tadi nama tadi Fatih? Hafizah. Hafizah. So kalau Hafizah berminat, so Hafizah boleh berhubung dengan introducer ataupun manager Hafizah, bertanya macam mana program untuk pendapatan tadi tu. InsyaAllah. Saya boleh tanya dengan introducer anda lah in details. Tapi basically yes, we do. Memang kita ada program untuk especially untuk yang full time agent lah. Even saya dulu pun masa saya first time masuk agent ni pun saya ambil program Agent Financial Scheme, masa tu dia panggil AFS. Okay, so mau bantu ke Hafizah? Hafizah ada ke situ? Hafizah? Okay, insyaAllah. InsyaAllah menjawab kot. Saya rasa. Sebab kalau commission structure tadi sudah cerita sebenarnya. Betul. Commission structure tadi kita dah cerita dan kita pun dah Coach Fizi tadi beritahu kita ada beberapa startup package kita panggil lebih kurang macam startup package. Sudah ada dah terangkan tadi. Terima kasih Coach Fizi. Jadi kita buka kepada soalan seterusnya. Sekiranya anda ada apa-apa yang nak tanya, kita boleh bertanya terus. Yang menggusarkan kepala anda ke kan, ente tanya ana jawab. Ente tanya ana jawab. Ente tak tanya macam mana nak jawab kan. Ente tanya ana jawab, ente tak tanya ana tak nak jawab lah. Okey, ada soalan lain ke? Alright. Okay, semua okey dah tu kan? InsyaAllah semua dah okey. Okey. So, sekiranya tiada apa-apa soalan lagi, kita sudah hampir ke penghujung rancangan kita, program kita hari ini. Baik, so sekali lagi terima kasih kepada anda semua kerana menyertai program kita hari ini. Takaful Entrepreneur Career Talk TEC yang kita jalankan hari ini. Alhamdulillah, terima kasih semua. Jadi sekiranya anda nak tahu lebih lanjut kan, ataupun malam nanti lepas sahur ni, lepas moreh kejap lagi, terfikir kan apa yang Coach Fizi cerita tadi, baru tertanya, ni macam mana? Tak apa, boleh saja berhubung terus dengan introducer anda. Terus saja dengan kawan yang bawa ke anda ke dalam program ini, tanya terus, ni macam mana? Cuma nak lebih baik, nak lagi best, join saja kita punya training esok. Secara virtual pun boleh. So kita buat esok, kelas kita esok pada pukul 9 pagi melalui Zoom ataupun fizikal di Kajang. So yang mana jauh boleh. Alright, so masa tu pun nak tanya pun boleh. Mungkin tengah tidur datang ilham beberapa soalan yang baru. So kita boleh tanya esok. Alright, so kalau tiada apa-apa, saya rasa itu saja program kita hari ini. Terima kasih kepada anda semua. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua. Right, jumpa anda lagi insyaAllah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa bersahur. Bye-bye. Terima kasih Coach. Terima kasih Fatih. Terima kasih semua. Thank you Coach. Thank you. Bye. Terima kasih Coach. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you Coach. Thank you Nan. Thank you Wesley. Terima kasih Coach Fizi. Terima kasih Mentor Fatihi. Terima kasih sama Coach Zuhaimi. Thank you Kak Liza. Bunyi inilah, bunyi ambulans. Bunyi ambulans? Tadi lah. Nak buat macam mana tak bergaung kan? Bergaung tak? Bergaung tak kan? Tak bergaung kan? Bergaung tak? Bergaung tapi tak teruk sangat lah. Sebab okey lah. Okey lah tu. Yalah, macam mana agama kita office kat New York. Memang bunyi.